الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. سورة النساء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, khatib mengajak kepada seluruh kaum muslimin, marilah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita dibangkitkan dalam kalangan mereka yang bertakwa pada hari akhirat nanti. Mimbar pada hari ini akan membincangkan khutbah yang bertajuk Lindungi Harta, Awasi Skema. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, memelihara harta merupakan salah satu daripada maqasid asy-syar'iyyah. Perbuatan mengambil harta dan merampas orang lain adalah batil dan haram serta berdosa, dan kita sangat dilarang melakukannya. Perbuatan tersebut akan mengancam keharmonian dan pastinya akan membawa mudarat yang besar dalam kehidupan umat Islam dan seluruh masyarakat. Allah Subhanahu wa taala menegaskan perkara ini menerusi firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat 9 yang dibacakan pada mukadimah khutbah tadi. Ia bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah, yaitu tipu, judi dan sebagainya, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamu. Mengambil harta orang lain dengan cara yang batil seperti mencuri, merompak, menipu, memperdaya, judi, bahkan yang semakin menjadi-jadi adalah penipuan melalui cyber atau scam. Ada yang menyalahguna kemajuan teknologi maklumat untuk melakukan jenayah penipuan dalam talian bertujuan memperdaya ramai mangsa. Penjenayah yang dikenali sebagai scammer berniat jahat merampas harta dan wang milik mangsa dengan cara memujuk, menipu, menakut-nakutkan, memperdaya dan memeras kubur mangsa-mangsa tersebut. Paling meresahkan dan menyedihkan apabila kebanyakan penjenayah yang telah ditangkap terdiri dalam kalangan mereka yang beragama Islam. Ini bukanlah sikap orang Islam yang sebenarnya apabila bertindak berzalimi dan menipu orang lain, sebagai hadis riwayat daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu akhul muslim, la yadlimu wa la yuslimu. وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ." Sadaqah Rasulullah, yang bermaksud seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Dia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya untuk disakiti. Sesiapa yang membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan menunaikan hajatnya. Riwayat Al-Bukhari. Hadirin yang dirahmati Allah, kita bisa mengambil peduli mengenai bentuk-bentuk jenayah dalam talian seperti makau scam, pinjaman tidak wujud, pelaburan tidak wujud, love scam atau password scam, dan jenayah idaga.
Wujud juga jenayah dalam bentuk penipuan panggilan, seperti kononnya mereka melakukan penculikan ahli keluarga kita untuk meminta wang tebusan, penipuan cabutan mertua, dan penipuan memenangi peraduan atau percutian. Apa yang membimbangkan adalah kes-kes jenayah dalam talian semakin meningkat setiap tahun. Bagi tahun 2022 sahaja, sehingga Julai lalu, jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan ialah sebanyak 13.137 kes. Manakala jumlah tangkapan sebanyak 6.940 kes. Jumlah keseluruhan kerugian dicatatkan ialah melebihi 427 juta ringgit. Adalah sangat membimbangkan. Modus operandi penjenayah ini sentiasa berubah. Mereka sangat licik melakukan penyamaran sebagai ahli keluarga, sahabat handai, orang kenamaan dan sebagainya, sehingga menjadikan mangsa percaya dan terpedaya dengan tunjukan mereka. Malah mereka juga menyamar sebagai pihak berkuasa seperti polis, pegawai penjaga rasuah, pegawai kastam, wakil mahkamah, pegawai lembaga hasil dalam negeri, pegawai bank dan lain-lain untuk menggugut mangsa supaya melakukan apa yang mereka suruh. Antara punca yang menyebabkan mangsa mudah terpedaya ialah kebiasaannya penjenayah-penjenayah ini dapat menyebut identiti mangsa dengan tepat. Mangsa juga langsung tidak diberi ruang masa untuk berkomunikasi dengan orang lain. Selain itu, mangsa juga digugut akan ditangkap, dituduh, direman, dikenakan tindakan di bawah akta perubahan wang haram yang menjadikan mangsa merasa takut sehingga sanggup mengikut arahan yang diberikan penjenayah. Oleh itu, sekiranya kita menerima panggilan yang sedemikian, janganlah panik dan teragak-agak untuk menamatkan panggilan tersebut. Buatlah catatan maklumat dan maklumkan perkara tersebut kepada ahli keluarga supaya mereka dapat membantu kita untuk mencari jalan penyelesaian terbaik, dan laporkanlah segera kepada pihak berkuasa. Kita mesti mengambil tahu bahawa apa-apa urusan lebih-lebih lagi yang melibatkan urusan resmi kerajaan seperti urusan mahkamah, ia sama sekali tidak akan dilakukan secara dalam talian sahaja. Sebaliknya perlu dijalankan secara bersemuka, apatah lagi jika melibatkan urusan seperti pembukuan aset. Rujuklah agensi atau pihak berkaitan secara terus sebelum melakukan apa-apa tindakan. Khotib mengingatkan bahawa jika kita melalui situasi ini, janganlah bertindak melulu dan bersedia. Berkongsilah dengan ahli keluarga atau mereka yang boleh berikan nasihat terbaik untuk kita mengambil tindakan yang baik bijak. Hal ini berbahagia. Situasi ketidaktentuan ekonomi dunia turut menjadi penyebab kesusahan hidup masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, penjenayah juga licik menawarkan pinjaman tidak wujud melalui aplikasi telefon dan khidmat pengantaran mesej seolah-olah ia daripada pihak bank dan institusi keuangan. Mangsa yang terpedaya dikehendaki membayar wang untuk proses pinjaman tersebut yang sebenarnya tidak wujud. Akibatnya mangsa yang terdesak semakin dikipit kesempitan wang. Justru hakim sekali lagi mengingatkan kepada semua jemaah, janganlah sekali-kali percaya dengan sebarang tawaran pinjaman melalui kaedah ini, kerana ia adalah antara taktik penipuan penjenayah dalam talian. Hadirin sekalian, khotib benar-benar mengingatkan jangan sekali-kali terlibat dengan aktiviti jenayah ini. Antaranya bertindak bersubhat atau rela dipergunakan, membiarkan akaun bank kita digunakan oleh orang lain secara sukarela bagi mendapatkan sedikit habuan maupun dengan cara penipuan. Untuk transaksi kewangan yang tidak sah atau menyalahi undang-undang, kebanyakan mereka yang sanggup terlibat dengan akaun kedai atau akaun tumpang ini adalah golongan yang terdesak atau mengejar pendapatan lebih dan mempunyai tahap kewangan yang rendah. Antara golongan yang sering menjadi mangsa ialah suri rumah, penganggur, pelajar dan warga emas. Mereka telah ditawarkan dengan habuan wang lumayan
bersedikit tersebut berdasarkan statistik sebanyak 205.548 akaun kedai telah dapat dikesan sejak tahun 2014. Sebanyak lebih daripada 34,000 tangkapan telah dilakukan daripada tahun 2016 hingga 2022. Kebanyakannya didakwa adalah pemilik akaun itu sendiri, sedangkan sedikit masih lagi bebas berleluasa dengan mencari mangsa lain pula sebagai kadar akaun. Justru sebagai pemegang akaun bank, kita bertanggungjawab sepenuhnya ke atas apa juga transaksi dan maklumat perbankan pribadi kita. Janganlah kita mendedahkan atau berkongsi apa juga maklumat perbankan pribadi dengan orang lain untuk apapun tujuan sekalipun. Walaupun untuk tujuan permohonan pekerjaan maupun pinjaman dengan mana-mana pihak, sedidik terlebih dahulu latar belakang dengan siapa kita berinteraksi. Bersama-samalah kita menyedarkan ahli keluarga, jiran tetangga, rakan tawanan dan sanak saudara supaya menjadi masyarakat yang bijak dan berhati-hati supaya tidak terperangkap menjadi akaun kedai ini sama sekali. Laporkanlah kepada pihak bank atau polis jika berlaku kehilangan kad bank atau penyalahgunaan akaun bank. Di samping itu, janganlah bersekongkol dengan pihak yang meminta kita melakukan aktiviti mencurigakan seperti membuat pindahan wang kepada orang yang tidak dikenali. Muslimin yang dirahmati Allah, kesimpulan yang dapat diambil daripada khutbah hari ini ialah yang pertama, umat Islam dilarang melakukan perbuatan mengambil harta dan merampas orang lain dengan cara yang batil, buruk kesannya kepada orang lain dan seluruh masyarakat. Umat Islam hendaklah sentiasa berwaspada dengan sebarang panggilan telefon yang mencurigakan. Elakkanlah diri pada menjadi mangsa sedikit penipuan terancam. Lindungilah data pribadi kita dan akaun bank supaya terhindar daripada perangkap sedikit yang menjana akaun kedai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tarkanu ila alladziina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya'a thumma la tunsarun. Sadaqallahu. Yang bermaksud, dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang berlaku zalim. Maka kalau kamu berbuat demikian, api neraka akan membakar kamu, sedang kamu tidak ada sebarang penolong pun selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dengan sebab kecenderungan kamu itu, kamu tidak akan dapat bertemu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور